Okay. Okay. So, minggu lepas kita dah sentuh berkaitan dengan uniform circular motion. Kita dah masuk kepada 6.1 dan 6.2. Okay, cuma kita tak tengok lagi apa dia punya, orang kata apa, example yang terlibat dalam 6.2 ni. Okay, so let's go through slide, one slide sikit. So yang ni kita dah tengok, maknanya kita dah dapat. Yang ni kita tengok, kita bincang berkaitan dengan frekuensi yang mana frekuensi is it denote as 1 over t, which is t is time for one complete cycle, and this is how we determine the acceleration. And ingat, centripetal acceleration is always, the direction there is always toward the center of circle. Then centripetal acceleration is given by v squared divided by r, and because F is equal to ma, kita boleh dapat centripetal force is equal to mv squared divided by r. Okay, this is some kata apa, example of uniform circular motion. Kita ada horizontal circle. Okay, bila dalam horizontal circle, okay, dalam keadaan yang mana kita ada Fc centripetal force adalah sama dengan tension, yang mana sebab ke dalam ni adalah centripetal force, yang mana centripetal force ni adalah sama juga dengan tension yang dipegang oleh yang dipegang oleh tali lah. Okay, kemudian kita ada conical pendulum, yang mana kalau situasi kita pendulum tu berputar pada satah horizontal, okay, macam kat sini, right, dan mana dia mempunyai centripetal force. Okay, bila dia berputar, dia ada centripetal force Fc sini, yang mana Fc di sini adalah sama juga dengan, kita tengok kat sini, T sin theta, yang mana kita ada tali yang terikat dengan objek. Okay, kita ada angle yang membentuk satu conical pendulum ni. Alright, jadi kita dapat Fc ni sama dengan T sin theta. Okay, juga kita ada situasi di mana kereta car on circular curve yang berlaku dekat roundabout. Right, yang mana bila kita kata berlaku dalam roundabout, of course, okay, situasi kereta ni akan ada friction. Okay, so Fc selalunya bila dalam keadaan ni, Fc centripetal force adalah sama dengan friction. Sebab apa? Sebab dia menghalang, friction ni menghalang kereta daripada terbalik. So frequency acceleration, centripetal force is equal to friction, whereby friction is equal to m equal to mu r, right? Dan since normal is equal to mg, kita boleh dapatlah F is equal to mu mg. Ni sebab situasi dia dalam keadaan kereta ni dalam keadaan horizontal. Bila kita masuk kepada dalam bend curve, okay, so dalam keadaan yang mana dia punya, kata apa, satah, dia punya permukaan is condong, right? So kita akan dapat centripetal force is equal to r sin theta. So tak perlu kita nak ingat lah semua benda ni, right? So as long as you understand the situation, kita boleh derive. So kita ada, kalau kita tengok sini, kita lukislah free body diagram. Okay, kalau kita fikir free body diagram, kita ada mg kat bawah. So kita kat bawah dan kita ada normal kat sini. Okay, jadi disebabkan kalau kita tarik ni atas, kita ada angle theta dekat sini, betul? Jadi kita boleh kira di sebelah y, orang kata apa, the y component kita dapat r cos theta, and dekat x component is equal to r sin theta, and x component ini adalah sama juga dengan Fc. So that's why lah F centripetal force is equal to r sin theta, and for y component mg is equal to r cos theta. Dan kita boleh tentukan berapa angle kereta ini, ataupun kita boleh kata berapa angle of this plane, okay, by determine tangent theta is equal to v squared divided by rg. Okay, dan juga kita ada situasi di mana berkaitan dengan vertical circle. Ada dua situasi, satu berkaitan dengan Ferris wheel, satu lagi berkaitan dengan kita panggil sebagai roller coaster. Okay, ya, bila berkaitan dengan Ferris wheel atau roller coaster ni, awak ingat je, awak bayangkan macam mana awak duduk dekat dalam Ferris wheel ataupun awak duduk dekat roller coaster. Alright, so dalam Ferris wheel, kerusi dekat Ferris wheel ni bila dia berputar tetap
pada kedudukan yang sama. Bermaksud kepala awak sentiasa dekat atas, okey, kaki awak sentiasa kat bawah. Okey, dalam Ferris wheel. Jadi bila dia berputar dalam Ferris wheel ni pula, bila awak duduk, kita akan ada sentiasa mg ke bawah dan juga akan ada normal ke atas. Cuma yang berubah adalah direction of centripetal force. Centripetal force is always direction toward the center. So bila kita dah faham keadaan sini, kita boleh derive equation, okay? Mana FC is equal to mg tolak r untuk highest point and mg FC equal to r tolak mg dekat lowest point. Berkaitan untuk roller coaster pula, kita kena ingat bahawa kedudukan kaki dan kepala kita tak sama. Alright, kedudukan kursi dia berubah. Dekat highest point lain, dekat lowest point lain. Sebab kalau dekat lowest point, kepala kita kat atas, kaki kat bawah. Kalau dekat highest point, kepala kita kat bawah, kaki kita dekat atas. Alright. Jadi sentiasa ingat, kalau kepala sentiasa normal dia kat atas kepala kita. Sama jugalah kalau kat sini, kat atas ni highest point, normal kita kat atas kepala kita. So dia menuju ke bawah. So bila kita dah lukis kat sini, right, contohnya dekat highest point, okay, kat bawah kita ada R dan juga kita ada mg dan direction of FC ke bawah. So kita boleh tulis negative FC is equal to negative R tolak mg. Jadi kita boleh susun FC is equal to R tambah mg. Alright. Sama jugalah dekat lowest point, gantung juga. Tengok, kita dapat FC equal to R tolak mg. Okay. So kat situ kita dah habis hari tu dekat bahagian kata apa? Example tu. Now, ini adalah satu example centrifuge. Centrifuge ni adalah satu kaedah yang kita gunakan. The centrifuge work by spinning very fast. This means that there must be a very large centripetal force. Okay. Dalam kata apa? Eksperimen lah, contoh. Dalam kita nak asingkan pasir yang halus dalam air. Macam mana kita nak asingkan pasir yang halus dalam air? So, satu cara dia adalah dengan cara kita biarkan. Maknanya kita masukkan pasir yang bercampur dengan air tu, kita biarkan dalam gelas. Jadi lama-lama dia akan mendak betul. Okey, kemudian dia mendak dan kita akan dapat air kat atas, pasir kat bawah. Okey. So dah akan ambil masa yang lama. Right, untuk tunggu pasir tu jatuh, mendak ke atas, dekat bawah gelas. Tapi untuk mencepatkan waktu, apa yang kita boleh buat adalah kita gunakan kaedah centrifuge. Bila kita buat kaedah centrifuge, katakan pasir dengan air tu bercampur dalam ni. Bila kita putarkan dia, apa yang berlaku? Objek yang berat akan pergi ke ujung bawah. Okay? Alright. Jadi liquid akan ada kat atas. So that's why bila kita pusing benda ni, kita akan dapat nanti, kita akan mudah untuk asingkan pasir dan air, liquid. So kita akan dapat pasir dekat bahagian bawah, air dekat bahagian atas. So ini konsep yang kita pakai dalam daripada uniform circular motion punya konsep. Alright. Dengan konsep yang kita faham daripada uniform circular motion, kita boleh asingkan air dan pasir. Alright. Kalaulah contoh sebab apa? Sebabnya adalah pasir lagi berat kan, sebab itu dia ke bawah sana. Betul. Alright. So, samalah juga kalau awak pernah main kalau awak pergi dekat Times Square tu, alright, kalau awak pergi Times Square, ada satu game ataupun kat fun fair lah. Dia macam main bulat, dia benda tu berpusing tau. Awak duduk kat ujung-ujung ni. Dia memang dia punya kursi tu dekat luar bulatan ni. Bila dia berputar, okay, awak akan ditolak, awak akan tertolak keluar daripada bulatan ni. Right? Awak pernah main game tu? So itulah konsep orang kata apa? Konsep centripetal force ni, maknanya sebab apa awak terkeluar, awak akan rasa awak terkeluar sebab seluar awak yang sebablah kan kita duduk, satu sebab kita berat, satu lagi sebab friction. Sebab kursi tu licin. Bila kursi tu licin dengan seluar awak, friction tu jadi rendah. Bila friction rendah menyebabkan awak, friction tu tak boleh nak tahan awak dekat satu kedudukan. So menyebabkan awak terpaksa terkeluar. Faham tak? Jadi sebenarnya kalau nak orang kata apa, nak maintainkan awak, adalah cara dia adalah awak kena
pakai seluar yang bergetah kan supaya friction tinggi. So itu adalah salah satu konsep lah kan yang boleh kita apply, yang kita nampak dengan apa yang kita buat dalam kehidupan kita kan. Satu lagi contoh, awak main apa, orang kata apa, ada kalau dekat apa, orang kata fun fair ke ataupun theme park, dia main yang cawan tu, yang cup, dia pusing-pusing tu. Alright. Yang apa nama, yang bila kalau tengok cerita Mr. Bean tu, yang pampers budak pun melayang dekat muka orang tu. Apa nama dia, apa, roller cup saya tak ingat apa nama game, apa nama mainan tu, yang awak duduk dalam cawan, lepas tu awak pusing cawan tu sampai pening kepala otak awak. Sebab awak rasa macam nak melayang kan. So itulah konsep, kata apa, salah satu konsep uniform circular motion yang apply dalam kehidupan. Right. So what is the kemudian ada lagi konsep centripetal force ni, dia kita guna dalam konsep electron that orbit that orbiting the nucleus, right? Jadi kita tahu dalam nucleus ada neutron dengan nukleon, right? Dan dekat luar adalah elektron. Jadi dia berputar, apa, elektron ni berputar pada orbit dia. Okay. Since dekat dalam nukleon ni, since ada positif elektron, bercas positif, dan elektron ni bercas negatif. Jadi supposedly apa yang berlaku, dia akan tertarik betul. Tetapi disebabkan adanya centripetal force, adanya kata apa, macam mana saya cakap, ialah adanya centripetal force yang membuatkan elektron ni tak bersentuh dengan nukleus, dia berputar pada orbit itu sendiri. Okay, so yang ni bila apa nama, elektron yang berputar dan force yang menarik dia, centripetal force ni kita panggil sebagai Coulomb force. Okay, dia sama juga dengan Coulomb force, yang mana Coulomb force is equal to K Q1 Q2 divided by R squared. This one ni awak akan belajar dekat semester 2 nanti. Okay, berkaitan dengan charge. Alright, so this is some guide untuk kita solve the problem related to uniform circular motion. Okay, I think sama je dengan apa yang kita pernah buat sebelum ni. So I think kita terus tengok soalan lah. Okay, now a child mass 25 kg. Okay, dia dah bagi mass of 25 kg. Kita tulis mass is equal to 25 kg. Sitting 1.1 meter from the center of a merry-go-round. Merry-go-round. Jadi merry-go-round berapa? Maknanya dia merry-go-round tu bulat tu kan? Okay, yang bulat. Allah, tak jadi bulat pula. Okay. Padam balik. Saya nak kena follow Sir Fatihi. Kan? Nak melukis bulatan. Okay. Bulat. Okay. Jadi kalau dia punya radius kat sini, so R is equal to 1.1 meter. Okay. Kemudian kat sini dia punya katalah merry-go-round dia sini. Okay. Move with a speed. V is equal to 1.25 meter per second. Alright. Kita katalah dia punya, okay, speed dia ke atas. Okay, V ke atas. Which is velocity is always tangential to circular path. Okay, calculate the centripetal acceleration of the child. So cari centripetal acceleration. Okay, since centripetal acceleration adalah sama dengan AC is equal to V squared divided by R. So V kita dah ada 1.25 kuasa 2 dividekan dengan R 1.1. So dapat apa? Cuba kira. Okay, 1.42 unit adalah meter per square second. Now, the net horizontal force exerted on the child. Berapa horizontal force? Maknanya apa? Maknanya the net horizontal force ni adalah sama dengan FC. So FC is equal to MAC. Jadi mass kita dah ada 25. Acceleration pun kita dah ada 1.42. So kita dapat berapa? 25 darab 1.42 is equal to berapa? 35.5 Newton. Alright. Okay. So simple saja. Betul tak? Okay.
Yang ni senang dah. Alright. Okay. Ni ada masalah? Ada soalan setakat ini? Tidak ada? Tak ada. Kita move to the next question. Next example. What is the maximum speed with which a 1050 kilogram car? The mass of car is equal to 1054 kilogram. Can round a turn of radius. So R is equal to 77 meter on a flat road. Maknanya flat road ni apa? Ini yang berkaitan dengan roundabout. Okay, berkaitan dengan roundabout. So, kita ada satu roundabout. Okay, dari roundabout kita ada radius of R. Now, if the coefficient of static friction, dia dah bagi coefficient of static friction. Mu between tire and road is 0.8. Dia dah bagi mu. So, is the result independent of the mass of the car? Alright. So, kita cari. So, kita tengok berapa maximum speed. So, kalau kita ada kereta kat sini, okay, kita ada V. So, kita nak tahu berapakah dia punya maximum speed yang boleh untuk satu kereta yang berat dia 105 kilogram kan, untuk pusing dekat satu roundabout ni supaya dia tak jatuh. Okay. Jadi kita ada di tengah-tengah FC juga is equal to friction. Betul? Jadi FC is equal to friction, which is friction is equal to mu R, which is equal to mu mg. Right? So FC adalah sama dengan m v squared divided by R is equal to mu mg. Jadi mass kita boleh potong. Jadi velocity is equal to mu rg squared. Nampak? Kita terus boleh derive. Jadi kita dapat 0.8 darab dengan radius adalah 77, darab dengan 9.81 dan kita square rootkan dia, kita dapat apa? Cuba kira. Dapat apa? 24.58 meter per second. Okay? So simple. Now, is this result independent of mass of car? Bermaksud kalau kita tengok kita tengok balik dekat equation yang ini. V is equal to mu rg. Ada tak mass? Okay, mass tidak ada dalam equation untuk menentukan velocity ni. Jadi bermaksud mass is independent. Okay, this result is independent of mass of the car. Maknanya tidak mass of car tidak mempengaruhi. It's not influence the orang kata apa? The velocity of car. Right? Clear? Ada soalan? Setakat ini? Tak ada. Teruskan. Okay. Korang ni macam okey je. Tak ada, relax je semua. Korang ni okey ke tak okey ni? Apa sebab macam hari ni macam mendung je. Saya tahu hari sejak kebelakangan ni asyik hujan je. Ada kawasan-kawasan rumah korang yang hujan, yang banjir ke? Ada rumah siapa-siapa yang banjir ke? Tak ada. Okay, harap-harap tak ada apalah, tak ada banjir semua Harap semuanya baik-baik aja. Okay, tapi sekarang ni orang kata apa, hari-hari sejuk. Memanglah, tapi apa sedap untuk kita baring-baring, untuk kita orang kata apa, orang kata istirahatkan mata kita. Tapi orang kata apa, janganlah banyak sangat mata banjir doktor. Alah sedihnya Umi. Siapa dah yang buat Umi punya mata ni banjir. Okay. Tolonglah Justin, pujuklah Umi. Okay. Tolonglah ceriakan Umi Justin. Bagilah Umi coki-coki ke. Apa nama. Kalau bagi Ferrero Rocher tu mahal sangat. Saya rasa tak coki-coki bagi M&M lah kan. M&M tu okey lah. Saya Myvi Umi rosak. Alah kesiannya Umi. Myvi rosak kena hantar pergi kedai. Okay. Sebut je kat kedai tu apa yang rosak. Semua boleh buat. Okay. Cuma tinggal nak bayar je. Okay. Bagi apa? Tapi dah alamak. Boleh lah. Saya bagi coki-coki. Justin tolong bagi coki-coki je lah. Saya boleh bayar coki-coki je lah. Okay. Okay. Kita sambung. Alright. So a bucket of
2 kilogram of wheeled in a vertical circle of radius 1.1 meter. So dah bagi mass adalah 2 kilogram. Okay, dia dah bagi radius adalah 1.1 meter. Okay, at the lowest point of the motion, the tension of the rope supporting the bucket is 25 Newton. Bermaksud tension adalah 25 Newton. Okay, ini macam ni. Ada satu tali, okay, dia terikat dengan baldi. Okay, dia terikat dengan baldi kat bawah ni. Okay, lepas tu tali ni kita pusingkan dia, membentuk satu circle. Nampak? Baca, fahamkan situasi dia. Right? Jadi, bila baldi ni dia pusing, dia akan follow konsep mana? Dia akan follow konsep roller coaster ke? Dia akan follow konsep Ferris wheel? Yang mana satu? Roller coaster. Okay. Dia akan follow konsep roller coaster. Sebab apa? Sebab bila dekat atas, okay, bila dekat atas kita tukar color sikit. Bila dekat atas tali ni, baldi tu akan, okay, saya rasa kita letak tangkai lah. Tangkai. Boleh nampak dia punya beza. Okay, tangkai. So bermaksud dia akan follow roller coaster. So dekat sini pula, tali kat sini dia ada tension. Tension dia is equal to 25 Newton. Sebab apa? Tension is always toward the center. So dia kata dekat bawah, at lowest point of its motion, the tension of the rope support the bucket is 25 Newton. So dia kata kat bawah adalah, bila kat bawah tension dia adalah 25 Newton. Jadi find the speed of the bucket. Dia suruh kita cari berapa speed of the bucket. Macam mana kita nak cari speed of the bucket? Kita gunakan information yang kita ada. Kita ada information dekat bawah kan. So at lowest point, okay, dekat lowest point apa yang ada? Dekat lowest point kita ada, okay, saya kena pecahkan kat sini. Kita akan ada mg, betul. Dan kita ada apa lagi? Kita ada tension kat atas. Sebab apa? Sebab dia bukan, dia tak ada normal. Sebab apa tak ada normal? Sebab tak ada orang duduk. Dia ada tension kat atas. Okay, tension kat atas. Dan juga dia akan ada apa? Dia akan ada FC, centripetal force dekat atas. Clear? Jadi, kalau kita tengok sini, at lowest point, FC is equal to tension tolak dengan mg. Boleh faham? Sebab apa? Sebab tension ke atas, mg ke bawah. So that's why mg adalah jadi negatif dan force FC, centripetal force adalah ke atas. So that's why kita pakai dia positif. Jadi FC adalah sama dengan mv squared divided by r is equal to tangent tolak dengan tension tolak dengan mg. Jadi kita nak kira apa? Kita nak kira speed of bucket. So kita nak kira V. Jadi V adalah sama dengan T tolak dengan mg darabkan dengan R bahagi dengan M, awak square rootkan dia. Betul? Alright. Kalau awak tak boleh nak buat macam ni, awak masukkan satu-satu nombor. Saya cadangkan masukkan satu-satu nombor lah, tapi ini sebab saya nak cepat. So awak masukkan satu-satu nombor supaya awak tak salah lah. Okay, yang ni jadi 25 tolak dengan mass adalah 2 darab 9.81. Okay. Kemudian ini tolak, kita darabkan dengan R adalah sama dengan 1.1. Okay. Yang kita bahagikan dengan 2 kilogram dan kita square rootkan dia. Dapat apa? Cuba kira. Berapakah jawapan? 1.72 meter per second. Alright. So kita dah dapat. So simple saja. Right? Faham Now, kita pergi kepada question yang kedua. B, how fast must the bucket move at the top of the circle so that the rope doesn't go slack. Okay. Berapa velocity dia? Jadi kalau dia berpusing ke arah, katakanlah dekat anti-clockwise, so kita nak cari berapa velocity dia supaya awak kena pusing laju tau. Jadi berapakah, kata apa, minimum velocity yang awak kena pusingkan, yang mesti bucket ni bergerak supaya dia tidak jatuh. Okay, dia tak jatuh, dia tak dia tak adalah jatuh benda ni kan, sebab dia maintain lah berpusing. Okay, berapakah velocity dia? Jadi kita nak tengok, kita kena pergi kepada at highest point. Okay, at highest point. So at highest point ada apa? Kalau kita tengok balik dekat keadaan sini,
kita ada tension kat tengah, kat bawah kan, tension kat bawah. Kita akan ada FC ke bawah dan kita akan ada apa? Kita akan ada mg juga ke bawah, betul? Jadi kita akan ada negatif FC sama dengan negatif tension tolak dengan mg. Jadi kita akan dapat FC is equal to T tambah mg. Betul? So kita dapat FC equal to mv squared divided by R is equal to T campur mg. Jadi V adalah sama dengan T campur mg darabkan dengan R bahagikan dengan M dan kita square root. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat ini adalah keadaan kita dapat velocity. Tapi soalan dia kata apa? How fast must the bucket move at the top of the circle so that the rope doesn't go slack? Okay. Kalau rope ni tali ni go slack waktu bila? Dia go slack apabila tension sama dengan 0. Okay, ataupun tension is less than or equal to 0. Betul tak? Bila dia rendah daripada kosong, bermaksud dia jatuh lah kan. So kita kena jadikan dia T is equal to 0. So 0 campur apa nama? Allah. So kita tulis when T is equal to 0, V is equal to 0 campur berapa? Campur dengan mg. Mg adalah mass adalah 2 kg darab dengan 9.81. So darabkan dengan 1.1 bahagikan dengan 2 kg. So kita square rootkan dia, kita dapat apa? Dapat apa velocity? Cuba kira. .28 meter per second. Jadi, so V must greater or equal to 3.28 meter per second supaya dia tidak go flat. Betul? Kalau dia velocity ni lebih rendah daripada 3.28, so dia akan jatuh, betul tak? So that's why lah kita kalau bila objek ni dekat atas, dia mesti velocity dia mesti lebih laju supaya dia boleh remain. Betul tak? Faham tak? Okay? So that's why velocity mesti greater or equal to 3.28 meter per second. Right? Clear? Betul, kenapa T tu kosong? Sebab kalau T kita nak pastikan dia apa nama? Kita nak tengok kalau for the string to become slack, T adalah lebih kecil ataupun sama dengan kosong. Boleh faham? Kita assume dia. Faham tak? Alright. Sebab kita nak apa nama? Kita nak kira sekarang ni kalau T tak sama dengan kosong, bermaksud dia kita kira velocity dia dekat atas kan, tapi sekarang ni kita nak assume, kita nak cari berapa dia punya minimum. Faham tak? Okay? Minimum velocity yang perlu objek ni bergerak. Okay? Faham Okay, habislah kat situ. Right? So kita masuk kepada 6.3. Okay? So habis kat situ. So kita masuk seterusnya adalah berkaitan dengan Newton Law of Gravitation. Okay. So dalam Newton Law of Gravitation kita ada this is the learning outline, describe Newton Law of Gravitation and solve the related problem. Okay. Gravitational force. What is the force that keeps the Earth orbiting in circular orbit around the Sun? So gravitational force exerted on Sun by the Earth and vice versa. Apa benda ni? Betul lah ni. Alright. So inilah gravitational force. Okay. Alright. So what is the force that keep the moon orbiting in circular orbit around the Earth? So gravitational force. Okay. Bermaksud gravitational force ni adalah kita panggil sebagai satu daya lah. Daya yang memastikan. Okay. Yang memastikan satu apa nama? What we call? Bulan ke, matahari ke, bumi ke, okay, they keep berputar pada orbit dia. Alright. Kalaulah tidak ada force ni, jadi bulan dia tak boleh pusing dan mengelilingi bumi selama berapa hari? 28 ataupun 29 hari kan? Betul tak? 27 ke 28 hari kan? Jadi samalah juga kalaulah bumi tidak ada gravitational force, tidaklah
boleh bumi ini berputar mengelilingi matahari selama 365.25 hari. Betul tak? Sebab apa 365.25? Sebab ada selepas 4 tahun kan ada tahun apa? Tahun lompat kan, ada tahun lompat kan. Tahun lompat tu maknanya kita lebih 1 hari. Sebenarnya bumi berputar pada 365.25 hari lah. Right? Okay. So, inilah kepentingan gravitational force ni. Alright. So, according to the Newton's law, okay, of universe gravitation, F is equal to G M1 M2 divided by R squared. G ni adalah universal gravitational constant yang mana dia diberi sebagai 6.67 kali 10 kuasa negatif 11 Newton meter squared per squared kilogram. Mass 1 dan mass 2. Mass 1 ni adalah mass objek 1 dan mass objek 2. Katalah mass objek 1 ni adalah Earth and this is a moon. Okay. Jadi kalau kita consider kepada dua objek which is bulan dan bumi. Alright. Jadi kata apa? Kita kena consider mass of bulan dan juga mass of bumi. And the radius, R adalah distance between two object, which is kalau dekat kes ini kita ada bumi dan bulan. So kita kena kira berapakah jarak di antara bumi dengan bulan, yang mana kita akan squarekan dia. So F12 is equal to G M1 M2 divided by R squared, yang mana R adalah distance between object 1 dengan object 2. So ingat ni saja. Okay, clear? So weight of object is due to the force of gravity of the earth on the object, and the force of gravity that an object is attracted to the earth is given as F equal to G MME divided by R squared. Apa maksud dia ni? Okay. So kalau kita tengok sini dia kata the force of gravity that an object is attracted to the earth. Kita jadikan bumi sebagai reference. Okay. Bila kita buat kajian, okay, dalam apa-apa kajian lah, setakat ini kita akan jadikan, kita kena ada reference. Bila kita ada reference barulah boleh untuk kita kira. Jadi dalam kes ni kita jadikan bumi sebagai kita punya rujukan, reference. So kalau kita nak kira what is the gravitational force of bumi, kan, bumi berapa gravitational force of bumi, okay, kita jadikan bumi ni sebagai salah satu objek. Okay, dan satu lagi objek, dan kalau kita tengok sini, right, so kat sini adalah F, disebabkan F is equal to G M1 M2 divided by R squared. Alright, R squared. Jadi kalau kita ada satu di sisi M1, di sisi M2, and dia adalah R. R ni adalah distance di antara objek satu dengan objek 2. Okay, objek satu dengan objek 2. So kalau kita refer balik dekat sini, okay, kita tariklah, kita jadikan orang kata macam mana, saya nak kena tengok jap. Macam mana cakap? Okay. Ini, okay, macam mana cakap? Ini kita cerita case tadi kan? Okay. Saya nak ubah saya tukar case. Okay, saya tukar case bagi senang sikit nak faham. Okay. Bagi nampak sikit, bagi nampak. Right. Okay. Ini bumi. Okay, ini bumi. Okay. Anggaplah ini bumi lah. Allah. Okay, ini bumi. Okay, anggap ini bumi bulat. Alah, saya tak nampak, tak lawa bulat-bulatnya. Okay. Okay, katalah ini bumi bulat. Okay. Alah, lagi hodoh, biarlah, mampulah. Okay. Ini bumi. Okay. Kemudian ini adalah kata apa, kerak bumi. Betul, kerak bumi dekat tengah-tengah. Kerak bumi, dan ini adalah kan kita ada lapisan-lapisan bumi kan. Ini adalah Zaidan. Zaidan sedang berada di atas muka bumi, yang mana radius, jarak di antara dari kerak pusat bumi ni, center of bumi ni, dengan permukaan yang mana Zaidan tengah duduk dekat rumah dia, kita bagi dia sebagai RE. Radius dia adalah sebanyak 6.38 kali 10 kuasa 6. Okay, boleh faham Right. Jadi distance ini adalah objek, orang kata apa, ini adalah
kata apa, radius dia. So kita nak kira what is the F is, since gravitational force is equal to G M1 M2 divided by R12. Jadi kita boleh jadikan dia, let's say M E adalah sama dengan M1 adalah sama dengan mass of Earth and M2 adalah sama dengan mass of Zaidan, MZ. Okay, senang. So kita jadikan dia, jadi mass of Zaidan kita boleh bawa dia dekat luar. Kemudian kita daratkan dengan G mass of Earth divided by dengan R of Earth dengan Zaidan kuasa 2. Boleh faham? Maknanya jarak di antara kedudukan Zaidan dengan permukaan bumi tadi, ataupun kita boleh bagi sebagai RE lah. Okay, dan ni. Alright. Okay. Jadi kalau kita balik kepada Newton second law, Newton second law state that F is equal to MA. MA yang mana dia sama juga dengan MG. Alright. Jadi kita boleh relatekan ini adalah sebagai MZ yang darab dengan G. Yang mana G ni adalah sama dengan this one is equal to G. Alright. So G adalah sama dengan mass of Earth divide by R of radius of Earth kuasa 2 kali dengan gravity, kita dapatlah 9.81. So inilah macam mana kita tentukan berapa mass of gravity. Alright, kita ada universal gravity constant apa, dan kita ada mass of Earth. Okay, kita ada radius of Earth, kita boleh tentukan berapa gravity kita. Okay, ataupun dulu mungkin saya pun tak pastilah kan, saya nak kena check balik. Okay, sama ada yang mana sampai dulu, yang mana datang dulu. Sama ada gravity datang dulu kan, saya rasa gravity datang dulu. Bila kita ada gravity baru kita boleh tentukan, kita mudah nak tentukan mass of Earth ataupun mass of radius of Earth lah kan, right? So daripada sinilah kita boleh tentukan berapa mass of satu objek, ataupun berapa mass of moon, ataupun berapa mass of apa kita panggil sun, right? Bila kita tahu berapa jarak daripada bumi dengan bulan, kita boleh tentukan berapa berat bulan tersebut. Okay, kalau kita tahu berapa jarak di antara bumi dengan planet Pluto, so kita boleh tentukan berapakah berat planet Pluto based on this concept. Alright, clear? So for an object that located further from the Earth, where the distance between the surface of the Earth and the object is indicated by height, the distance between the center of the Earth and the object is equal to R plus H. Bermaksud, bila kita nak kira, contoh dia what is the gravity gravitational acceleration of satu objek. Contohnya kita nak tentukan gravitational acceleration of moon, bulan. Berapakah tarik daya graviti dekat bulan? So untuk jadi bulan kita tahu, katakanlah bulan dia punya kedudukan adalah dekat sini, right, yang saya ukir warna biru ni. So kalau kita nak tentukan dia, kita gunakan konsep G, kita tahu G is equal to gravity is equal to G mass of Earth divided by R. Ni gravity of Earth, gravity of Earth adalah dengan R Earth squared. Boleh faham? Jadi kalau kita nak tentukan what is the gravity of orang kata apa, of bulan, okay, of moon, cara dia adalah kita gunakan konsep sama, gravity constant, kita darabkan dengan mass of Earth, kita dividekan dengan radius. Radius adalah distance di antara bulan dengan bumi. Jadi bila kita nak kira distance of bulan dengan bumi, kita kena kira sebab kita ada RE. RE ni adalah antara jarak daripada pusat bumi sehingga ke permukaan bumi. Maknanya tempat yang kita berdiri sekarang lah. Betul tak? Yang kita duduk, kita berjalan sekarang ni. Right? Dan nak jarak di antara jarak bulan pula dia mesti daripada center of bulan ni dengan R ni adalah merujuk kepada jarak dan center of bulan dengan center of bumi. Jadi kita ada RE, kita campurkan dengan jarak daripada permukaan bumi, okay, kat sini yang tempat kita duduk ni, dengan lah center of bumi. So kita dapatlah H. So let's say the H. Jadi kita lah buat RE campur dengan H dan kita squarekan dia. So that's why lah jadi macam ni. So that's why the acceleration decrease as the height increase. Bermaksud
Kalau kita tengok kat sini, graviti akan berkurangan bila kita punya jarak makin jauh dengan bumi. Sebab tu bila astronot pergi ke angkasa, okay, graviti dia rendah. Betul tak? Sebab apa, kalau kita tengok daripada sini, altitude dia, okay, makin jauh altitude, makin rendah dia punya tarikan graviti. So that's why bila awak pergi dekat angkasa, orang kata apa, dia boleh macam, kita kata boleh terbang lah kan. Bukanlah boleh terbang sebenarnya, sebabkan dia disebabkan oleh tarikan graviti. Bila graviti tu orang kata apa, rendah, jadi kita lambat untuk kita sampai ke tanah bila kita melompat. Betul tak? Jadi kita ni sebab kita lompat, kita jatuh tanah dekat cepat. Sebab apa? Sebab kita punya tarikan graviti adalah sama dengan 9.81. Jadi bila tarikan graviti kita rendah, bila kita lompat, dia akan lambat. Kan? Dia akan lambat naik ke atas dan dia akan lambat turun ke bawah. Samalah itu yang berlaku dekat bulan. Right? Itu juga yang berlaku dekat angkasa, dekat dalam kapal-kapal angkasa tu. Alright? So, using this approach, the acceleration of gravity on a planet in the universe can be known if the radius and mass of the planet is known. Kalau kita tahu berapa radius dan juga berapa berat satu planet, kita boleh tentukan berapa dia punya tarikan graviti. Right? Contohnya dekat sini, dia boleh tentukan berapa Mercury punya planet, berapa mass of the Mercury, berapa radius of Mercury, dan dapatlah tentukan berapa gravity dekat Mercury. Jadi kalau kita tengok sini, jarak dekat kita nak pergi Marikh kan, okay, kat Mars, right? Mars dia punya jarak adalah 3.37 kali 10 / 6. So maknanya tarikan graviti dekat Mars pun adalah mungkin rendah kan. Jadi tapi pun tak pastilah, kita kena study balik untuk berkaitan dengan apa, angkasa-angkasa ni. Sebab dulu pernah lah juga saya ambil subjek yang berkaitan dengan angkasa. Belajar berkaitan dengan Big Bang Theory lah. Okay, saya pun dah tak ingat lah. Sebab benda tu saya belajar satu subjek je dulu. Tapi sekarang ni kalau awak kat fizik department dekat UPM pun diorang baru wujudkan balik. Dia baru bukan wujudkan balik, dia baru wujudkan khusus untuk astrofizik. Sebelum ni tak ada subjek astrofizik. So baru tahun ni kot, sesi ni kot dia nak wujudkan balik. Dia nak wujudkan subjek astrofizik. Jadi kalau awak yang berminat untuk kata apa, berkaitan dengan angkasa-angkasa ni, bolehlah sambung untuk kata apa, untuk subjek di fizik, untuk buat berkaitan dengan astrofizik. Okay? Banyak benda yang kalau banyak macam mana, Malaysia ni kita kurang orang yang buat berkaitan dengan astrofizik ni. Nak kerja mana? Kita Malaysia adalah Jabatan Angkasa, agensi angkasa. Kalau awak pergi dekat awak pergi dekat Putrajaya, dia ada agensi angkasa. Lagi satu, kita ada planetarium. Right? Planetarium. Kita ada kita panggil. Tapi yang saya tahu, kita ada agensi angkasa lah. Sebab saya pernah buat satu projek yang mana kita buat, saya ada masa saya second year dulu dekat degree, saya dengan member saya dah ada satu team 10 orang. Kita orang buat study apa kerjaya in physics. Okay? Apakah kerjaya in physics, antara salah satunya adalah berkaitan dengan angkasa lah. Kita orang pergi jumpa siapa, saya tak ingat tahu orang tu, dekat Putrajaya. Sebab tu saya kata ada berkaitan angkasa, cuma dia tidak benda ni tak besar kat dalam Malaysia, right? So kita tak, sebab benda ni, sebab kita tak ada hantar orang pergi NASA semua, tak ada. Kita punya agensi angkasa pun mungkin setakat dekat Malaysia ni bincang kalau nak tengok anak bulan. Okay, anak bulan puasa bulan berapa hari bulan satu. Kemudian kita nak tengok kepada arah kiblat, alright. Kemudian itu di Malaysia lah. Jadi kerja tahun sekali je lah kan. Itu kalau kerja tahun sekali lah. Tapi kalau awak buat kajian, kalau awak macam jadi pensyarah, banyak benda awak boleh buat. Kita ada research. Okay, bila contoh macam saya lah kan. Saya bukannya mengajar awak saja dah. Kalau beza pensyarah dengan guru. Dalam asasi kita ada guru, kita ada pensyarah, right? Jadi macam saya pensyarah, kita bukan setakat mengajar awak.
sebenarnya kita ada buat research. Kita kena buat research, kita kena tulis paper, kena tulis jurnal lah, which is kita kena tulis jurnal yang mana jurnal tu kita kena publish dekat international. Bukan kita jurnal setakat tulis dekat artikel hantar dekat dalam asasi, tak ada. Kita tulis pergi ke international yang mana benda yang kita study itulah mungkin akan dipakai oleh dunia. Contoh apa research saya berkaitan dengan energy device, macam berkaitan dengan solar cell, berkaitan dengan bateri, berkaitan dengan kapasitor. Mungkin research saya Elon Musk pakai, saya pun tak tahu kan. Jadi apa yang saya kaji mungkinlah orang bukanlah mungkin ada orang-orang yang pakai. Tapi apa yang saya kaji sekarang bukan untuk kegunaan sekarang. Apa yang saya kaji, kegunaan dia adalah pada 10 tahun yang akan datang. Itu orang fizik. Itu kelebihan orang fizik yang macam apa yang saya buat bukan kita apply sekarang. Kita punya kajian adalah untuk 10 tahun yang akan datang. Kalau macam orang engineering, dia punya kajian adalah apa yang berlaku sekarang. Macam sebab apa? Sebab dia apply apa yang dia ada. Jadi macam apa yang saya buat, contoh kita macam bateri. Okay, bateri yang awak pakai dekat dalam handphone sekarang adalah lithium battery, lithium ion battery. Okay, lithium, awak pernah dengar lithium polymer battery? Lithium polymer battery lah kan. Lithium polymer battery tu sebab kita menggunakan polymer electrolyte di dalam bateri. Benda tu baru wujud tak salah saya dalam 5 tahun lepas. Kajian berkaitan dengan polymer battery ni wujud pada tahun 1980. Tapi baru digunakan pada 5 ke 10 tahun yang lepas. Nampak? Okay. Betapa dia punya, bukanlah betapa teknologi lambat, tak. Kita nak tengok sebenarnya bila kajian berlaku, kita nak tunggu dia stable. Okay, nak tunggu dia stabil, barulah dia boleh pakai. Jadi macam saya buat kajian lah. Kalau saya buat pula, kajian saya berkaitan dengan solar cell. Saya buat ada satu solar cell ni, awak pakai baju awak ada warna kan. Baju awak contoh ada warna biru, ada warna merah. Okay. Contohnya, saya ambil lah daripada, setakat ni awak tengok dekat rumah, ada solar cell kan yang dia pakai solar panel. Solar panel yang dekat rumah tu dia guna silikon. Silikon yang mana dihasilkan daripada pasir-pasir di tepi pantai. Dan silikon ni pula dia toksik. Jadi apa yang kita buat, apa yang pembaharuan yang kita buat, kita gunakan konsep dye sensitivitas solar cell. Bermaksud kita buat teknologi di generasi ketiga. Sekarang ni yang dah establish adalah solar cell generasi kedua. Generasi ketiga punya solar cell dia belum establish lagi. Mana yang saya punya kajian adalah berkaitan dengan solar cell generasi ketiga ni yang tak establish lagi. Dan ada pembaharuan yang saya pakai, contohnya awak tahu klorofil. Klorofil yang kita dapat daripada lumut. Okay, awak tengok lumut, awak belajar bio. Dalam bio ada lumut. Lumut tu ada klorofil. Klorofil ni warna hijau. Bila dia diberi cahaya, kita bombartkan dengan cahaya, klorofil ni dia boleh excite. Dia boleh excite dan dia boleh riliskan elektron. Jadi apa yang saya buat, saya ambil klorofil, saya masukkan dalam solar cell, saya menjadikan dia solar cell. Jadi kita dapatlah, orang kata apa, the renewable energy, green energy. Green maknanya betul-betul green. Maknanya kita hasilkan daripada, betul-betul daripada lumut lah. Kan? Yang mana kita tak pakai daripada bahan toksik. So itulah orang kata apa pembaruan, tapi kestabilan dia masih lagi rendah. Jadi kita akan kaji macam mana kita nak jadikan dia tinggi supaya dia boleh lawan solar cell yang ada dekat company-company sekarang, supaya dan juga harga dia murah. So itulah orang kata apa research. So berapa lama dia nak stable so stable tu kadang-kadang dia ambil masa sebab macam itulah saya kata kajian. Okay, kajian tu bila saya dah buat, saya akan tulislah paper. Saya tulis paper, saya publish lah kan dekat jurnal. Jadi bila orang luar negara tengok, dia akan pakai, dah ambil. Jadi bila dia tengok teknologi kerja saya kan, jadi dia sambung kerja saya. Dia sambung, dia cubalah buat bagi stable. Tak dapat ke? Saya dah baca pula paper dia, apa yang dia dapat. Dan kita kita cubalah ke arah satu goal yang dapatkan satu goal yang sama supaya ke arah stability dan high efficiency of solar cell. Jadi benda ni kita tak boleh nak jangka berapa lama dia nak stable ke tak, sebab ini berkaitan dengan research lah. Research ni dia kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak kan. So dia punya probability tu susah kalau kata cepat-cepat lah, kalau lambat-lambat lah. So ada syarikat swasta yang sponsor ke? Syarikat swasta tak ada. Selalunya dalam Malaysia kita ada universiti, kementerian bagi grant.
dia bagi research grant untuk kita buat. Ada juga kalau kita buat dengan company, contohnya ada company solar cell kan dekat dalam Malaysia, tapi company solar cell dalam Malaysia ni dia tidak fokus kepada generasi ketiga punya solar cell, dia fokus kepada generasi kedua. Jadi susahlah kita nak fight. Jadi apa yang saya buat, saya ubah, saya try go to bateri, yang mana bateri dalam Malaysia ni tak ada company. Saya nampak tak ada company bateri yang boleh hidup dalam Malaysia lagi. Dan since dalam TNB pun dia orang tak fokus lagi kepada bateri. Maknanya TNB sekarang ni dekat dalam Malaysia kita dah ada solar panel yang mana kita boleh harvest elektrik, tapi kita tak ada tempat untuk simpan. So belum lagi TNB belum fikir kat arah tu. So mungkin saya boleh propose lah benda tu kan. Tapi kalau saya propose mungkin lah saya boleh jadi kaya, tapi pada saya bukan searah tu yang saya nak. Saya nak lihat kepada pembangunan ilmu lah kan. Jadi selain daripada tu, macam kalau kat Malaysia ni masalah. Tu saya kata Malaysia ni saya tak tahu apa masalah dia. Okay. Hari tu saya dapat grant daripada Jepun. Saya dapat duit daripada Jepun, 1 juta. 1 juta Jepun, bukan 1 juta Malaysia, 1 juta Jepun untuk buat research. Okay. So kenalah juga kita tengok dekat negara luar apa sponsor-sponsor yang diorang boleh bagi untuk kita buat research kita. Itulah. Jadi sama jugalah kalau awak berminat dengan angkasa, right? Jadi awak boleh nanti awak boleh sambung pergi ke NASA, okay? Boleh kerja dengan NASA untuk kajian macam mana untuk contoh dia kan dekat NASA dia orang buat robot kan. Robot untuk apa? Untuk hantar robot pergi ke Mars, untuk pergi ke Marikh. Untuk apa? Untuk dapatkan data, untuk collect batu-batu, untuk collect material supaya dia orang nak fikir apakah dekat Marikh ni ada oksigen ke, ada karbon dioksida ke kan, nampak? So tidak semestinya kita belajar berkaitan dengan angkasa. Kita adalah knowledge berkaitan dengan angkasa sikit, jadi kita campurkan dengan knowledge yang kita ada supaya kita boleh kaji lagi alam ni. Alam lah kan, alam. Okay, so itulah aku kata apa, menarik lah kat situ. Menariknya kita dapat tahu banyak benda lah. Itu je lah. Alright, so habis kat situ. Okay, ni contoh-contoh dia. Okay, so kita tengok example. Habis banyak cerita je. Okay, so kita tengok example. Calculate the force of Earth gravity on a spacecraft 12800 km, which is 2 kali radius bumi above the Earth surface if its mass is 1350. So kita ada apa? Kita ada mass of aircraft, mass of object lah. Okay, kita kata mass of aircraft, spacecraft lah. Kita tulis MS is equal to 1350 kg. Kemudian kita ada apa? Kemudian dia dah bagi radius. Dia bagi calculate the force of the gravity. Maknanya dia bagi jarak. Dia bagi H. H adalah sama dengan 12800 km above the earth. Maksud kalau kat sini kita ada bumi kita ada bumi yang bulat, okey. Kat sini ini adalah RE. Jadi dia kata above the earth. Bermaksud 12500 ni adalah daripada sini, daripada permukaan bumi ni. Boleh faham? Dia bukan daripada titik, dia bukan daripada center of bumi. Jadi kalau kita nak kira, kita nak kira the force of earth gravity. Kalau kita nak kira force of earth gravity, kita kena consider radius dia daripada sini sampai ke bawah ni. Boleh faham tak? Jadi kita gunakan force is equal to G m of spacecraft multiply by mass of earth divided by radius. Radius ni apa? Radius of earth campur dengan ketinggian of spacecraft tu daripada permukaan bumi darab dengan 2. Boleh faham? So kita akan dapat apa? Gravitational constant berapa? Gravitational constant kita patah balik. Okay. 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. Okay. Darabkan dengan mass of spacecraft adalah 1350. Darab dengan mass of earth. Mass of earth berapa? Mass of earth 5.98 kali 10 kuasa 24. Okay. 5.98 kali 10 kuasa 24. So kita dividekan dengan RE. Radius of earth berapa? Radius of earth adalah 6.38 kali 10 kuasa 6. Allah. Want to keep your
Okay, keep balik. Okay. Mana tadi? Okay. 6.38 kali 10 kuasa 6 campurkan dengan 12800. 12800. Alright. Kilometer kali 10 kuasa 3. Nampak? Okay, ni kuasa 2. Sudah buat apa? Cuba kira. Oh, constant tak payah hafal. Constant nanti dia akan bagi kalau dalam exam. Buat apa ni? Satu 1.47 kali 10 kuasa 3 Newton. Okay. 1.46 lah. Okay. 1.47 kali 10 kuasa 3 Newton. Right. So simple kan? Okay, yang ni simple saja. Okay. Padam balik. Alamak, tak boleh padam. Okay, tak boleh padam, tak apa. Try padam ni. Okay. Try delete. Okay. Right. Okay, ni dia. Now, kita tengok example seterusnya. Okay. An astronaut standing on the surface of Ceres, the largest asteroid. The largest asteroid drop from a height of 10 meter. It takes 8.06 seconds to hit the ground. Bermaksud kalaulah dia duduk kat satu permukaan ni, ini permukaan. Okay, ini permukaan. Okay, dia dropkan satu objek batu. Batu, ketinggian dia adalah H sama dengan 10 meter. Time yang dia banyak jatuh adalah sebanyak 8.06 second. Okay. So dia kata calculate the acceleration of gravity of Ceres. Okay, berapa dia punya gravity? Macam mana kita nak kira? Okay. Kita guna konsep apa? Kita guna balik kepada konsep kinematik. Alright, kinematik. Kinematik konsep yang mana kita boleh pakai? Kita boleh pakai H is equal to UT minus half GT squared. Jadi sebab apa kita ada ketinggian, kita ada time. U kita sama dengan 0. Sebab dia kata dia drop. Bila dia drop, bermaksud initial velocity adalah sama dengan 0. Betul tak? Jadi kita akan dapat H adalah 10 meter. Okay, sekejap. 10 meter. 10 is equal to U adalah sama dengan berapa U ni? Tadi U kosong. Tolak dengan half 9.81. Oh bukan. Kita nak kira G. Betul. Okay. Bukan ni bukan bumi kan? So kalau bukan bumi, dia tak boleh pakai 9.81. So kita nak cek G. Darab dengan 8.06 kuasa 2. Jadi G is equal to berapa? G sama dengan, kita bawa pergi sebelah, kita akan dapat 2 darab 10 bahagi dengan 8.06 kuasa 2. So dapat apa? Cuba kira. .31 meter per square second. Right? Then the mass of Ceres if the radius of the Ceres is 5.10 times 10 to the power of 2. Dia dah bagi. Radius is equal to 5.10 kali 10 kuasa 2 meter. Okay, dia dah bagi ni. Okay, jadi kita dah, yang ni lah kita dah bagi. Dia bagi radius. Okay, ni radius of Earth, Ceres. Kalau kita buat bulatan, okay, bulatan dia. Okay, dia suruh kira berapa mass. Jadi, kita dah ada gravity, betul? So, daripada konsep ni, gravity is equal to G mass of Ceres divided by radius of Ceres. Sebab ni gravity of Ceres, betul? Jadi, kita akan dapat 6.6, berapa universal constant tadi? 6.67 kali 10 kuasa negatif 11 kali 10 kuasa negatif 11 darab dengan mass of Ceres. Kita nak kira berapa dia punya mass, kita tak tahu. Bahagikan dengan radius adalah 5.1 kali 10 kuasa 2. Gravity adalah 0.31. Betul?
Jadi kita boleh kira what is, ini adalah kuasa 2 Ini kuasa 2. Saya lupa nak kuasa 2. Kuasa 2. Jadi mass adalah sama dengan 0.31 darab dengan 5.1 kali 10 kuasa 2. Kuasa 2 bahagikan dengan 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. So dapat apa? Cuba kira. Apa? 1.21 kali 10 kuasa 15 kilogram. Okay? Simple. Right? Okay, ada soalan? Okay, habis. Habis chapter ni. Ada apa soalan kat ni? Okay ke? Right. Okay, tak ada apa. Alright. So, kita dah habis topik ni. Okay, stop.